لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin jemaah Maghrib yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah taala telah memberi kesempatan sekali lagi untuk kita hadir pada malam ini untuk kita sama-sama menelaah, melihat dan mengkaji isi kandungan Al-Quran melalui kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini ada manfaatnya di sisi agama dan pada diri kita khususnya. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran daripada Suratul Naba ataupun disebut surah Amma Yatasa'alun, surah tentang berita yang besar. Dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 muka surat 5. Ayat yang ke-9 muka surat 5. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Maksudnya, dan kami jadikan tidurmu itu sebagai mati. Dan kami jadikan tidurmu itu sebagai mati. Mati di sini tuan-tuan bukanlah mati yang sebenar. Mati di sini dalam ilmu sastra Arab ataupun disebut sebagai ilmu balaghah, dia disebut sebagai majaz. Mati di sini bukanlah mati yang sebenar. Mati di sini mati yang kecil. Dan sebagian ulama menafsirkan subata itu dengan memberi maksud al-qat'u, terputus daripada segala aktiviti dan amalan kita seharian. Bila kita tidur itu terputus segala amalan-amalan kita, terputus segala aktiviti-aktiviti yang kita lakukan seharian. Itu maksud subata. Jadi dalam kehidupan kita ini kita perlu kepada tidur. Naum, perlu kepada tidur. Dan tidur pula yang paling baik pada waktu malam. Untuk merehatkan tubuh badan, tidur pada malam itu, pada malam hari itu adalah yang terbaik. Untuk merehatkan segala anggota tubuh badan kita, untuk mengembalikan kecergasan
dan kesihatan tubuh badan, tidur pada waktu malam itu yang terbaik. Adapun tidur pada siang hari itu pun baik, tetapi ia tidaklah sama seperti mana kita tidur pada waktu malam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu sebagai mati ataupun sebagai kamu rehat. Kamu rehat. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, banyak Allah Ta'ala sebut tentang malam, tentang tidur. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak ayat tentang tidur, nak menunjukkan pentingnya tidur. Antara ayat lain yang Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa min ayatihi manamukum bil-lail, wa min ayatihi manamukum bil-lail. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan daripada tanda-tanda kebesaran kami adalah tidur kamu pada waktu malam. Itu antara ayat surah Ar-Rum ayat 22 ayat 23. Tanda kebesaran Allah, antara tanda kebesaran Allah tidur. Sebab itu tuan-tuan, tidur ni kalau kita tengok, kalau kita lihat bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir ni, dia memerlukan tidur yang banyak, lebih kurang 23 hingga 24 jam, hampir seharian. Bayi yang baru lahir ni, kata ulama-ulama, kata ahli saintis, bayi yang baru lahir ni perlukan tidur yang lama. Kenapa? Kerana tidur itu memberi pembesaran kepada tubuh badannya. Itu bayi. Kemudian bila dah meningkat umur 5 tahun, bayi itu umur 5 tahun, dia memerlukan tidur lebih kurang 12 jam. Lebih kurang 12 jam. Kalau kurang 12 jam tu kurang, pembesarannya kurang, tak berapa bagus. Okey? Naik lagi ke peringkat kanak-kanak. Ini kata ulama dalam tafsir. Ulama menceritakan bab ini juga dalam kitab tafsir. Kanak-kanak di sekitar umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun begitu, tidurnya memerlukan lebih kurang 9 jam. 9 jam itu tempoh waktu tidur yang cukup baik bagi umur kanak-kanak. Dan selepas itu bila masuk umur baligh dan sampailah dewasa, kita memerlukan tidur selama lebih kurang 7 hingga 8 jam. 7 hingga 8 jam. 7 jam, 6 jam itulah tidur yang terbaik, yang bagus. Jadi dalam badan kita ni tuan-tuan, rupa-rupanya Allah Ta'ala telah letak macam satu controller, satu switch. Baby kena 23 jam tidur. Naik 5 tahun kena 9 jam. Okey. Kemudian naik kanak-kanak pula kena lebih kurang yang 5 tahun 12 jam. Naik kanak-kanak 9 jam. Umur dewasa macam kita ni 6 jam 7 jam. Okey. Nak menunjukkan kepada kita di sana ada satu kuasa yang kontrol masa-masa ni. Kalau kita kurang rest daripada waktu tersebut, tak seimbang. Otak kita tak seimbang. Kita berjaga malam dan sebagainya, kurang tidur, kita langgar sudah sedikit fitrah yang Allah sudah letak dalam diri manusia. Itu nak menunjukkan di sana ada kuasa yang kontrol pembesaran kita, yang kontrol tidur kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ini kepada orang kafir Quraisy pada waktu tersebut supaya mereka fikir. Dan bukan kepada orang kafir saja. Ayat ini kekal sampai ke hari ini dan kekal sampai
ke hari kiamat. Untuk manusia terus mengkaji sampailah satu tahap dan terus mengkaji. Kita kerja, kemudian datangnya mengantuk. Lepas mengantuk itu kita rasa nak baring, kemudian tiba-tiba tertidur. Ini semua kerja siapa, tuan-tuan? Kalau kita belajar biologi, tanya cikgu biologi itu, macam mana sistem dalam tubuh badan kita ini, daripada dia hantar maklumat kepada otak yang kata mengantuk, kemudian kita pergi duduk rest kejap, kemudian terlelap, tidur, tu ada sistem yang kawal semua tu. Okey? Ahli saintis kaji semua tu. Sistem biologi tubuh badan kita ni, daripada mengantuk, terlelap, tidur, tersedar. Ahli saintis kaji, memang ada satu kuasa yang atur sistem tersebut. Dan sistem itu pula berlaku dengan cermat, teliti. Nak cerita tentang tidur. Ayat yang ke-9. InsyaAllah malam ini kita sambung pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Tuan-tuan tengok muka surat 3. Tengok muka surat 3 semua. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Muka surat 3 ayat 10. Dan kami jadikan malam itu sebagai tutup. Dan kami jadikan malam itu jadi tutup. Waja'alna maksudnya kami jadikan al-lail. Al-lail maksudnya malam. Libasa maksudnya tutup ataupun penutup. Bahasa daripada perkataan labisa, tutup, penutup. Sebab itu pakaian yang kita pakai ni orang Arab panggil malbas ataupun malabis. Kenapa diambil daripada perkataan labisa? Kerana baju kita ini sifatnya menutup badan kita. Itu daripada perkataan labisa. Daripada perkataan labisa itu datangnya libasan. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai tutup bagimu. Tutup di situ adalah satu kiasan simbolik. Nak menyebut apa? Malam itu seolah-olah menutupi diri kita. Menutup dengan apa? Tutup dengan kegelapannya. Allah Ta'ala tutup kehidupan kita dengan kegelapan malam. Seolah-olah kita pakai pakaian untuk menutupi bahagian-bahagian tubuh badan kita. Begitu jugalah Allah Ta'ala jadikan malam itu untuk menutupi kehidupan kita. Menutupi kita. Sebab itu malam ini penting. Malam itu pun ada kegunaannya juga. Malam itu pun ada kegunaannya. Kita tengok tafsirnya, muka surat 5 ayat 10. Tafsir muka surat 5 ayat 10. Allah Ta'ala mengatakan, kami jadikan malam itu jadi tutup. Malam jadi sebagai tutup, menutupi dengan gelapnya segala yang ada di muka bumi. Apa yang ada di muka bumi, bila malam menjelang, habis tak nampak. Itu maksud Allah Ta'ala tutup dengan malam. Malam itu juga menutupi apa-apa yang di muka bumi dengan udara sejuknya. Malam sejuk. Sejuk itu seolah-olah menutupi kehidupan manusia.
Amat banyak gunanya malam itu untuk segala hidupan di muka bumi. Malam ini banyak kegunaannya kepada manusia untuk tidur. Okey. Ada juga orang ambil kesempatan daripada malam, dia pergi mencuri merompah. Dia ambil kesempatan juga daripada ciptaan malam tu. Tapi tak kena. Cara tu tak kena. Maksudnya dia guna kesempatan malam tu untuk buat aktiviti yang tak betul. Dan kata ulama juga, nikmat malam itu untuk ketika kita berperang, kita perlukan malam. Untuk apa? Untuk menyerang musuh. Malam tu penting juga untuk kita serang musuh, serang hendak musuh. Kadang-kadang waktu siang ni semua orang nampak, okey, segala aktiviti, segala perancangan kita orang nampak. Jadi kita perlukan malam. Tentera-tentera ini, tentera-tentera Islam dulunya perlukan malam tu untuk atur strategi untuk menentang tentera-tentera musuh. Itu kata ulama. Dan malam itu juga kami jadikan untuk manusia. Kadang-kadang kita nak sembunyikan barang kita yang barang yang berharga. Malam itu sesuai. Okey? Sebab itu adanya malam. Kata ulama, kalau kita nak sembunyikan barang yang berharga daripada pengetahuan orang, sebab barang itu barang yang berharga, malam itu diperlukan. Itu. Dan malam itu juga digelar sebagai tutup. Malam itu juga kenapa Allah Ta'ala sebut sebagai penutup? Kata ulama, cuba seorang yang tak berpakaian. Cubalah seseorang itu yang tak berpakaian. Dia berada di tengah malam. Kita nampak tak tubuh badannya? Tak akan nampak. Sebab apa? Dia berada di tengah malam, gelap. Seolah-olah gelap itu menutupi dirinya. Okey? Itu maksud tutup. Allah Ta'ala jadikan malam itu sebagai tutup. Ada juga sebahagian mazhab, dia ambil ayat ini sebagai dalil. Dia ambil ayat ini, waja'alna naumakum waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai tutup. Ada sebagian ulama, tapi pendapat ini agak lemah. Sebagai ulama dia ambil ayat ini, dia jadikan dalil bahawa sah orang yang sembahyang dalam keadaan tak berpakaian, tak ada satu pakaian pun di badannya, dia sembahyang dalam keadaan gelap, maka sah solatnya. Bukan mazhab Syafi'i lah. Jangan tuan-tuan amalkan di rumah. Ini mazhab lain. Pada mereka berdalilkan kepada ayat ini, kami jadikan malam itu sebagai penutup bagimu. Maka seolah-olah dia ini sembahyang walaupun tak berpakaian, dia seolah-olah berpakaian. Berpakaian dengan apa? Berpakaian dengan cahaya gelap. Nampak tak? Tak nampak. Orang nampak ada aurat dia, tak nampak aurat dia, maka sah sembahyang. Itu bukan mazhab kita. Jangan cuba-cuba, tuan-tuan. Itu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-11. Allah Ta'ala kata apa? Ayat yang ke-11. Balik muka surat 3. Nak tengok ayatnya muka surat 3. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan, tengok ayat 11, dan kami jadikan siang itu sebagai hidup. Dan kami jadikan siang itu hidup. Okey? An-nahar maksudnya siang,
Ma'asya maksudnya hidup. Ma'asya berasal daripada perkataan asya. Asya ya'ishu aisyatan wa ma'asyan. Ini namanya dalam bahasa Arab dipanggil masdar mimi. Tuan-tuan dengar insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan dapatlah maklumat tentang bahasa Arab tu. Kalau orang tanya ni apa ni? Ini masdar mimi. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi tahu kepada orang. Maksud masdar itu kata terbitan. Kata terbitan. Dan kami jadikan siang itu sebagai hidup. Maksud hidup di sini, siang itu menjadi hari yang terang benderang. Bila sebut siang siap, kita tahu mesti ada matahari. Bila sebut siang siap, mesti terang benderang. Dan Allah Ta'ala jadikan siang itu untuk kamu meneruskan kehidupan kamu. Itu maksudnya. Untuk kita cari meneruskan kerja kita, cari keperluan hidup untuk meneruskan kehidupan. Kita tengok tafsirnya ke surat 5. Ayat 11, Allah Ta'ala berkata, kami jadikan hari siang itu hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan tidur itu mati, dijadikannya pula siang itu hidup. Siang zamannya kita hidup. Siang dijadikan waktu hidup, waktu untuk mencari penghidupan dengan bermacam-macam kerja dan usaha. Itu tujuan Allah Ta'ala jadikan siang untuk kita teruskan kehidupan dengan kerja-kerja seharian kita. Kerana waktu siang ini waktu yang terbaiklah untuk melakukan pekerjaan. Sebab Allah Ta'ala cipta matahari. Matahari itulah yang menyuluh semula daripada kegelapan malam tadi. Dan siang ini juga bukan penting untuk manusia saja. Siang itu juga penting untuk haiwan. Siang itu juga penting untuk tumbuh-tumbuhan. Untuk haiwan mencari mangsa-mangsanya, untuk meneruskan survival, untuk meneruskan kehidupannya, dia memerlukan siang. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan siang untuk melakukan aktiviti fotosintesisnya. Aktiviti fotosintesis. Aktiviti penumbuhan, pertumbuhan, tumbuhan-tumbuhan ataupun pokok-pokok. Jadi dia memerlukan siang. Pokok-pokok ini, tumbuh-tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari. Memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup. Dan pokok-pokok juga memerlukan karbon dioksida. Kalau manusia memerlukan oksigen, tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida macam mana dapat? Pada waktu siang. Pada waktu siang. Itu tujuan Allah Ta'ala jadikan siang. Maka kamu tak fikirkah? Allah Ta'ala tanya, kamu tak fikirkah tentang kejadian siang ini? Yang kamu hidup berapa tahun sudah, beribu tahun sudah, kamu kerja setiap hari, kamu tak fikirkah tentang fenomena siang ini? Yang tadi malam, yang sekarang siang. Dan pertukaran siang dan malam ini, tuan-tuan. Sebelum kita pergi kepada ayat yang ke-12. Pertukaran siang dan malam. Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tulijul laila fin nahar. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Maksudnya apa? Tulijul laila fin nahar. Kami masukkan malam ke dalam siang. Maksudnya selepas habisnya malam terus datangnya siang. Wa tulijun nahara fil lail. Kemudian kami masukkan malam pula apabila habisnya tempoh siang. Maksudnya siang ada tempohnya, malam pun ada tempohnya. Bila habis tempoh itu, siang pun bergerak
malam mengambil tempat. Bila habis tempoh waktu malam, siang pula ambil tempat malam. Silih berganti, tahun demi tahun, bulan demi bulan, beribu-ribu tahun sudah, tak pernah engkar pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tunjuk pada kita, malam dengan siang ni boleh ikut perintah Allah sejak dulu. Kamu ni yang Allah Ta'ala jadi daripada setitis air mani ni, nak sombong sangat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak engkar sangat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan matahari naik setiap pagi, terbit setiap pagi, tepat jam sekian-sekian tegak di atas kepala, kemudian jam sekian-sekian turun terbenam. Tak pernah pun satu kali kita tengok matahari itu berada tengah-tengah kepala, tak bergerak-bergerak. Tak pernah. Dan tak pernah pula kita tengok matahari tak terbit-terbit malam sepanjang masa. Tak ada. Matahari pun ikut perintah Allah. Dan dalam sudut yang lain, nak menyebut bahawa alam ini ada orang yang mengurus takbirnya. Ada satu kuasa yang mengurus takbirnya sampai sistematik, sampai bergerak ataupun buat kerja secara tersusun. Cakrawala di angkasa tu, bumi mengelilingi matahari, 7 planet yang mengelilingi matahari itu, semua itu ada specific times-nya, ada waktu-waktunya. Bumi bergerak ke arah ini, kemudian planet ni pula bergerak, dia ada masa-masanya. Kalau tergelincir sikit, kalau masa itu lebih sikit ataupun lambat sikit, maka habis. Sistem tu akan rosak. Itu sistem galaksi di atas sana. Itu tuan-tuan nak bagi tahu, semua ini bukan terjadi sendirinya. Dia mesti ada orang yang kontrol, dan kuasa yang kontrol semua ni tidak lain dan tidak bukan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat tentang ini supaya manusia berfikir. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Allah Ta'ala tanya. Kemudian pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 Allah Ta'ala menyatakan ke surat 3, ayat yang ke-12 Allah Ta'ala menyatakan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah ayat 12, dan kami telah susun di atas kamu 7 barang yang kuat, dan kami telah susun di atas kamu 7 barang yang kuat. Wa banaina, banaina bahasa daripada perkataan bana yabni, maksudnya membina. Banaina fawqakum, fawqa maksudnya atas, di atas kamu, maksudnya di atas kita lah. Di atas kamu, bukan di bawah kita. Sab'an shidada, 7 barang yang kuat. Shidada tu maksudnya kuat. Shidada tu dalam bentuk jamak, bahasa Arab panggil jamak, mufradnya syadidah. Syadidah ni maksudnya kuat, tegap, mantap. Itu maksud syadidah. Shidada maksudnya yang kuat-kuat. Itu dari sudut bahasa. Apa maksud 7 barang yang kuat ini? Maksud 7 barang yang kuat ini, tuan-tuan, kata ulama, ialah
as-samawat, iaitu langit-langit. Ada 7 lapisan. 7 lapisan. 7 lapisan langit yang teguh, yang berlapis-lapis. Dalam ayat yang lain sebut apa? Sab'an, tak ingat pula ayatnya. Allah Ta'ala sebut, kami jadikan langit-langit itu berlapis-lapis. Tibaqa, berlapis-lapis. Maksudnya langit itu ada lapisan-lapisan, yang kita tak tahu siapa penghuni-penghuninya, dan bagaimana peraturan strukturnya, semua itu kita tak tahu. Itu Allah Ta'ala sebut. Tengok tafsirnya ayat 12 ke surat 5. Ayat 12 Allah Ta'ala mengatakan, kami bina, kami susun, kami perbuat di atas kamu 7 barang yang kuat, yakni yang tidak rosak, tidak binasa dengan lalu beberapa ribu tahun, iaitu tempatnya 7 bintang beredar. Di sini hanya dikatakan 7, sedang yang sebenarnya amat banyak. Sebabnya kerana itulah yang amat jelas dan hampir umum mengetahuinya. Kata pengarang kitab ini, bukan saja 7, bahkan banyak lagi. Tapi yang umum diketahui oleh kita 7 lah, 7 lapisan. 7 lapisan langit. Yang mana lapisan langit ini, kata pengarang ini, tak pernah rosak, tidak pernah binasa. Nak menunjukkan ciptaan Allah yang hebat ini, Allah Ta'ala jadikan langit 7 lapisan ini, yang hebat ini, tidak ada tandingannya yang boleh dibuat oleh manusia. Kamu buatlah piramid yang hebat itu. Kamu buatlah bangunan tinggi macam mana pun, banyak tingkat macam mana pun. Kamu buatlah bangunan berkembar macam mana pun. Kamu buatlah tembok yang besar-besar macam mana pun. Itu semua tak sama dengan ciptaan Allah yang cukup hebat, iaitu 7 langit, 7 lapisan langit, yang tak tahu di mana tiangnya. Yang kita tak tahu sampai sekarang macam mana strukturnya, macam mana boleh berada di atas sana. Itu Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Kemudian kita pergi ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ke surat 3. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Sirajan, itu idgham ma'al gunnah, kena baca dengung. Ini masuk sikit bab tajwid. Tuan-tuan boleh banyak benda, bahasa Arab, tafsir, tajwid. Sirajan, dengung, baca kena dengung di situ. Kalau tak dengung, salahlah bacaan tu, tak berapa cantik. Kalau kita dah belajar, kita baca masih tak dengung, berdosa. Sirajan wahhaja. Yang tuan-tuan tengok di hujung semua setiap ayat tu, tengok mihada, autada, subata, libasa, ma'asha, shidada, wahaja, sajjaja, nabata, alfafa. Itu semua dalam ilmu tajwid dipanggil mad iwab. Mad iwab. Setiap baris dua di atas yang kita matikan di hujungnya, maka kita kena jadikannya satu baris saja. Wa ja'alna sirajan wahhaja.
Jangan pula kita baca waja'alna sirajan wahajan. Salah. Sirajan wahaja. Kena mat iwad. Wahaja ja. Mat iwad panjangnya 2 harakat. Tak boleh panjang-panjang, dua harakat. Apa maksudnya tuan-tuan? Ayat yang ke-13. Dan kami jadikan pelita yang amat bercahaya. Waja'alna, dan kami jadikan sirajan. Siraj maksudnya pelita. Siraj maksudnya pelita. Wahaja, yang bercahaya. Yang bercahaya. Sirajan maksudnya pelita. Wahaja, ulama memberi maksud al-mutawaqqid. Wahajan, bahasa perkataan apa? Bahasa perkataan wahaja. Wahaja ni maksud apa? Bercahaya. Okey? Wahaja tu maksudnya bercahaya. Kalau wahaj dalam bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maksudnya bercahaya yang tersangat-sangat. Apa maksud pelita yang bercahaya tersangat-sangat? Kata ulama, maksud pelita di sini bukan pelita rumah kita. Bukan pelita pergi memancing tu. Maksud pelita yang amat bercahaya di sini maksudnya ialah matahari. Sirajan wahaja maksudnya kami jadikan matahari yang terang benderang. Terang benderang. Tidak ada cahaya yang lain yang boleh menandingi cahaya matahari. Okey? Tak boleh lampu-lampu di dunia ni nak menerangi seluruh alam kecuali matahari. Itu hebatnya matahari. Dan ahli-ahli saintifik dia kaji berapa jarak antara bumi dengan matahari. Kata mereka jarak bumi dengan matahari ni lebih kurang 149 juta kilometer. 149 juta kilometer. Betapa jauhnya jarak matahari dengan bumi. Itu pun kita rasa panas sudah. Itu pun rasa panas. Tengah hari panasnya. Berkeringat kita. Itu yang jarak jauh 149 juta masih panas. Bayangkan kalau dekat dengan kita. Bayangkan kata Nabi dalam hadisnya, sejengkal di akhirat kelak, sejengkal daripada kepala kita. Tu yang jadi banjir peluh. Banjir peluh. Peluh sampai menutupi orang-orang yang banyak dosa. Tak mustahil. Sebab apa? Sebab jarak yang sebegitu jauh kita sudah berpeluh. Ini jarak yang dekat. Dan Allah Ta'ala atur itu cukup cantik saudara. Atur jarak tu cukup cantik saudara. Ngam-ngam dengan kita. Tak berapa jauh, tak berapa dekat. Maksudnya sesuai lah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan binatang, untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Untuk hidup. Sesuai dengan tubuh badan kita, kita bangun pagi, kita menerima cahaya matahari, dapat vitamin D dan sebagainya. Sesuai sudah. Jarak tu bila dikaji memang sesuai sudah. Dan untuk tumbuh-tumbuhan pun memang sesuai sudah. Untuk dia menjalar, untuk dia tumbuh dengan baik. Kalau dekat sikit saja, habis. Hancur habis kita. Lebur. Cair. Itu maksud waja'alna sirajan wahaja.
Dan matahari besar daripada bumi lagi. Okey. Kata saintis 100 kali lebih besar. Dia punya ukuran diameter, ukuran bulatannya tu 100 kali ganda daripada bumi. Maksudnya ambil sejuta bumi baru sama besar dengan matahari. Itu kajian yang dibuatlah. Wallahu a'lam. Kita tak tahulah. Kajian yang dibuat, dia kata apa? Ambil sejuta bumi baru sama besar dengan matahari. Sesuailah matahari itu boleh memberi cahaya sampai seluruh dunia. Kita berada di mana pun, matahari itu jugalah yang menerangi kita. Kita berada di Malaysia ke, kita berada di Afrika ke, matahari itu jugalah yang menerangi. Itu. Kita tengok sedikit tafsirnya ke surah 5. Muka surah 6. Muka surah 6 surah. Kita masuk muka surah 6 surah. Ayat yang ke-13. Ayat 13 Allah mengatakan, kami jadikan pula pelita yang amat bercahaya, yaitu matahari yang menerangi seluruh bumi, dan amat banyak faedah dan gunanya kepada segala yang hidup. Nampak situ? Pengarang kita pun menyatakan matahari. Yang dimasukkan pelita yang bercahaya di situ adalah matahari. Dan perkataan wahaja ini memang Allah Ta'ala letak di situ, memang sesuai untuk matahari sahaja. Perkataan wahaja tu. Dan tak sesuai untuk perkataan-perkataan lain. Nampak ayat Al-Quran tu, setiap perkataan tu dia ada peranannya. Perkataan wahaja itu yang memberi maksud bercahaya, dia sesuai untuk matahari saja. Sebab matahari ini adalah majma'un nur wal harara. Matahari ini tempat berkumpulnya segala cahaya dan segala suhu kepanasan, semuanya berada di matahari. Kalau bulan, Allah Ta'ala tak sebut dengan perkataan wahaja. Allah Ta'ala sebut dengan munir, bulan yang menerangi juga. Tapi perkataan tu dia guna munir, badr munir, ataupun qamarun munirun, bulan yang menerangi, bulan yang bercahaya juga. Tetapi Allah Ta'ala tak guna perkataan wahaja, sebab wahaja ini dia sesuai untuk matahari saja. Dan bila saintis kaji, bulan pun yang bercahaya pada waktu malam itu adalah biasan ataupun pantulan daripada cahaya matahari. Itu hebatnya ciptaan matahari. Bulan yang kita tengok cahayanya setiap malam tu, yang cantik tu pun, itu pun adalah hasil daripada pantulan dan biasan daripada cahaya matahari. Itu. Cukup. Saya rasa cukup dulu sampai ayat yang ke-13. Minggu depan insya-Allah kita sambung ayat 14, 15 dan 16. Kita berhenti pada muka surat 6. Surat 6. Kita akan sambung pada ayat yang ke-14, iaitu wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan daripada awan itu air yang banyak. Kami turunkan daripada awan itu air yang banyak. Kita tengok nanti apa keajaiban hujan tu. Tuan-tuan tengok yang hujan ni asalnya daripada laut. Allah Ta'ala ambil daripada laut, prosesnya banyak proses. Air itu air laut, Allah Ta'ala ambilnya, kasih naik atas, berkumpul di atas, jadi awan, turun ke bawah. Air laut semua orang tahu, air laut tu masin.
Air laut itu masin. Allah Ta'ala kasih dia naik jadi awan, turun hujan. Hujan tu tak masin pula. Air laut tu masin. Allah Ta'ala buat proses penguapan. Dia kasih naik uap sampai atas berkumpul jadi awan. Kemudian turun kepada kita sebagai rahmat daripada Allah. Tak masin pun. Ni kerja siapa ni? Yang tukar daripada masin jadi tawar ni kerja siapa? Di atas sana tu kerja siapa? Allah Ta'ala nak suruh fikir tu. Ada kuasa yang atur semua tu. Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita boleh minum air hujan, buat air untuk basuh mandi dan minum seharian. Itu kita akan bincang pada minggu depan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, ada sebahagian daripada jemaah kita dia minta saya order buku ni. Dia minta nak beli untuk dia baca, untuk dia buat rujukan dan sebagainya. Setakat ni ada 3 orang. Kalau tuan-tuan yang lain nak juga, boleh bagi tahu saya. Tumpang saya masih dalam proses order ni, boleh order banyak-banyak terus. Terus sampai sini saya bagi kepada tuan-tuan. Sebagai rujukan kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang tersalah cakap, tersalah uraian dan sebagainya, itu adalah semuanya daripada kesilapan dan kelemahan manusia, kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.